kita teruskan dengan faktor yang terakhir, faktor pH. Jadi ini adalah skala pH. Skala pH ada neutral, berasik dan juga beralkali. Suhu pula pH neutral adalah 7 dan ke kiri adalah asid, berasik, ke kanan alkali. Nombor besar adalah alkali, atas pada 7, 8 hingga 14. Nombor kecil 6 sampai 0 adalah berasik. Itu adalah penjelasan dia tadi lah. Jadi kita nak lihat sekarang pH yang manakah sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sesetengah mikroorganisma yang berbeza membiak ataupun tumbuh pada pH yang berbeza. Maksudnya tak semua sama. Contoh, kebanyakan fungi dan juga bakteria yang memudaratkan kepada kesihatan kita, dia membiak dengan baik dalam keadaan sedikit berasid kat sini. Hampir 5 kan. Sedikit berasid. Kalau asid kosong tak boleh. 1 kosong tu dia tak boleh tumbuh. Contoh bakteria Aspergillus flavus. Dan ada setengah bakteria tanah, dalam tanah, dia membiak dengan baik, tumbuh dengan baik dalam keadaan beralkali. Tetapi kebanyakan mikroorganisma ni sangat sesuai tumbuh pada suhu lagi pada pH 7, iaitu neutral. Jadi kita nak tengok bagaimana eksperimen mengkaji faktor pH mempengaruhi kadar tindak balas. So kat sini kita ada 3 piring petri. Ada agar nutrien juga, ada makanan. Asid cair. Natrium hidroksida ini adalah alkali. Air suling, air kolam, sumber mikroorganisma. Tiga piring petri, pipet, silinder penyukat untuk sukat cecair lah. Jadi hipotesis, apa dia? Hubungan antara kita menulis dengan menghubungkan pengubah manipulasi dengan bergerak balas. Jadi apa yang kita manipulasi kat sini? Ya, pH, nilai pH. Jadi mikroorganisma kita nak menulis, kita perlu kaitkan manipulasi. Manipulasi tadi nilai pH. Nilai pH 7. Contoh penulisan hipotesis. Nilai pH 7 adalah pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Nilai pH kita nyatakan bergerak pada manipulasi, dan juga pertumbuhan mikroorganisma adalah bergerak balas. When pH is neutral, 7 lah. Jadi itu adalah yang dah ceritakan. Apakah yang dimalarkan, ditetapkan? Semua faktor yang lain. Ada 4 faktor lain kan? Senaraikan. Salah satu cukup, jangan senaraikan semua kalau untuk menjawab soalan lah. Kalau menjawab semua, pastikan semuanya betul. Faktor nutrien, kelembapan, cahaya dan juga suhu. Ini pun perlu ada parameter. Nanti awak akan belajar dalam teknik menjawab lah. Kehadiran nutrien, kehadiran cahaya, ada parameter kat situ. Jadi kita teruskan dengan eksperimen kita, mengkaji faktor pH. Ada 3 piring petri kat sini. Yang pertama A, kita label B, C. C adalah sebagai kontrol. Kontrol ni sebagai kawalan. Maksudnya kita letakkan air suling lah kan. Kita ada 3 bahan cecair tadi. Jadi kali ini kita masukkan agar nutrien. Kali ini kita sediakan sendiri agar nutrien tadi. Sebelum ini piring petri dah sedia dengan agar nutrien.
Okay, kita boleh juga minta pembantu makmal sediakan siap-siap. Alright. Okay, yang ke step yang seterusnya kita masukkan 5 titis asid hidroklorik cair Piripetri A. B tadi apa B? B natrium hidroksida alkali. 5 titis juga dalam Piripetri B. Dan yang terakhir yang C, kita masukkan air suling, distilled water. So sebagai kawalan lah, kita dah tahu pH 7 neutral lah, air suling 7 sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Dan sama juga kita goyang-goyangkan dulu, sekatakan air kolam tadi, B pun kita buat yang sama. Okay, seterusnya yang C pun sama. Okay, ingat langkah berjaga-jaga tu perlu pakai glove. Okay. Sebab apa kita masukkan agar-agar tadi, kita sediakan agar-agar, kita masukkan asid alkali air suling sebab kita nak menyediakan larutan keadaan pH yang berbeza. Dia tak boleh kita tunggu agar-agar tu mengeras. Kita kena jadikan agar-agar tu ber-pH sama ada asid ataupun alkali ataupun neutral terlebih dahulu. Lepas tu bila agar-agar tu dah mula menyejuk, dia akan membeku. Jadi kat situ baru kita masukkan 1 ml air kolam. Okay, ke dalam ketiga-tiga Piripetri tadilah. Okay, iaitu Piripetri A, Piripetri B dan juga C. Dan kita goyang-goyangkan lagi sekali untuk sekatakan. Okay, dan juga sama dengan eksperimen sebelum ini, kita saltatekan tepi itu. Okay, berakhir dengan yang ketiga, dah selesai kita saltate. Dan sama juga macam yang sebelum ini, kita terbalikkan untuk mengelakkan air terkondensasi. Nampak agak-agak dah mula mengeras kan. Jadi kesemuanya kita letak dalam tempat yang gelap, tempat yang mikroorganisma suka. Okay, maksudnya kat sini dia yang dimalahkan tadi cahaya kan, cahaya yang gelap. Bukan cahaya yang gelap, tiada kehadiran cahaya, maksudnya dalam keadaan gelap. Jadi kita lihat sekarang bagaimana pemerhatian terhadap eksperimen ini selepas 3 hari. Okay. Okay, baru cuci answer. Alright. Jadi kat sini kita lihat, kita lihat kat sini berasid, A berasid kan, asid hidroklorik, tiada tompok putih. Okay, B dalam medium yang beralkali ada tompok, tiada juga tompok putih. Maksudnya kedua-dua A dan B tidak sesuai. Keadaan A berasid, keadaan B beralkali, tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Manakala C dalam keadaan yang neutral, nampak tompok-tompok putih menandakan kehadiran mikroorganisma telah tumbuh membiak. Ini koloni bakteria, koloni mikroorganisma. Kita tak tahu mikroorganisma apa selagi kita tak tengok melalui mikroskop. Okay, ini kesimpulan pemerhatian dia lah. Okay, hanya dalam keadaan neutral sahaja ada tompok
putih yang banyak. Manakala asid dan juga beralkali tiada tumpuk putih. Jadi kesimpulannya, kebanyakan mikroorganisma membiak dengan baik dalam keadaan neutral. Manakala keadaan berasid yang tinggi, keadaan beralkali yang tinggi menghalang pertumbuhan mikroorganisma.